Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Kitab kita ya, Jawi muka surat 58 36, betul? Ya. Nah, nama Allah Asmaul Husna, Asmaul Husna yang ke-36. Jadi muka surat Jawi ya, Jawi 58. Jadi kita tengok kitab kita Asas Aqidah Islam, masih lagi di bawah bab huraian berkenaan dengan nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna. Jadi kita berada pada nama Asmaul Husna yang ke-36. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Nama Allah yang ke-36 Asy-Syakur. Asy-Syakur, yang maha bersyukur. Kita diperintahkan bersyukur kepada Allah dan kepada manusia. Sehingga kan Nabi SAW sebut, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, atau kama qala, siapa yang tak berterima kasih pada Allah, siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ataupun siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah. Makna dia apa? Kalaulah manusia yang depan mata kita ni pun kita tak reti nak berterima kasih, apatah lagi Allah yang kita tak nampak. Jadi dalam Islam memang digalakkan, bahkan kadang-kadang diwajibkan kita bersyukur, berterima kasih. Yang ni kita sebut syukur ni berterima kasih. Antaranya yang wajib kita bersyukur, wajib. Siapa yang tak bersyukur berdosa besar, iaitu bersyukur kepada ibu bapa. Betul tak? Siapa yang tak reti bersyukur pada ibu bapa ni, yang terang-terang depan mata, betul tak? Mengandung, betul tak? Jaga kita sampai besar 9 bulan, wahnan ala wahnin, Quran sebut, penat di atas penat. Orang perempuan ni dia mengandung penat atas penat. Kita penat, orang perempuan ni penat yang berganda-ganda. Itu wahnan ala wahnin tu. Sedangkan kalau orang lelaki ni penat lagu mana pun, orang perempuan yang mengandung tu penat atas penat, lagi dahsyat. Kalau dah penat, dia penat lagi, lebih daripada penat biasa. Jadi kata Allah, anishkur li wali walidaik. Nampak? Surah Luqman, kata Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah dan kepada kedua ibu bapa. Wajib bersyukur. Jadi macam mana kita bersyukur pada kedua ibu bapa? Taat pada perintah dia, yang mana tidak bercanggah dengan Islam, dan haram hukum dia kita sakiti hati dia, dan wajib kita berbakti pada keduanya. Ini cara bersyukur. Malah dijanjikan dengan pahala yang paling besar. Setelah segala benda yang wajib, berbakti pada ibu bapa lebih afdal daripada baca Quran, lebih afdal daripada sembahyang tahajud, lebih afdal daripada segala ibadah sunat apapun. Tak boleh menandingi berbakti pada ibu bapa. Nak cerita tu, Islam suruh kita berterima kasih kepada makhluk. Terima kasih. Kalau kita naik motor,
sesat, minyak habis, betul tak kan? Kita tolak jauh, ada orang mai tolong kita, betul tak? Tolong beli minyak ke, tolong tolak ke. Islam ajak kita berterima kasih, betul tak? Terima kasih pada dia. Kalau kita tak reti berterima kasih dengan orang yang depan mata tolong kita, Allah yang tak nampak lagi, macam nak berterima kasih ya? Kita tak nampak Allah, tuan-tuan. Ini manusia terang-terang, tuan-tuan. Kita tak ada duit, tuan-tuan, betul tak? Tak ada duit. Kawan mai tolong kita, mai rumah, tahu kita tak ada duit, daripada jauh dia mai, ambillah 10,000 aku bagi ya. Terima kasih ya, tuan-tuan. Biasanya dalam hati kalau orang normal, terima kasih ya, betul tak? Terima kasih banyak-banyak. Memang itu Islam galakkan. Yang ni berterima kasih pada orang yang telah kita buat baik, yang buat baik pada kita. Tetapi kita bila tolong orang jangan mengharapkan terima kasih. Boleh nah? Tugas kita bila tolong orang semata-mata kerana Allah. Tugas orang yang ditolong berterima kasih. Boleh nah? Kita faham no? Bukan tugas kita tolong orang supaya orang berterima kasih dengan kita. Bukan. Kita tolong orang semata-mata kerana Allah, sebab Allah Ta'ala sebut, Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah sentiasa tolong seseorang selagi mana dia suka tolong saudaranya se-Islam. Siapa yang suka tolong saudara kita se-Islam, Allah Ta'ala akan tolong bila dia susah. Boleh nah? Adapun orang yang ditolong, kewajipan dia, tuntutan ke atas dia adalah berterima kasih. Boleh nah? Itu tuntutan ke atas dia. Baik. Jadi tuan-tuan, kita diperintahkan bersyukur pada Allah. Tidak, syukur juga kepada ibu bapa dan kepada manusia, kepada makhluk yang tolong kita. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, Allah Ta'ala lah yang paling bersyukur. Allah Ta'ala berterima kasih, tuan-tuan. Dan bersyukur, berterima kasihnya Allah ni, bersyukurnya Allah ni, tuan-tuan, kepada kita melebihi segala-galanya. Kalau tadi ibu bapa, tuan-tuan, telah penat jaga kita sampai dewasa kan, mak dah mengandung kita penat, susah, penat lelah, tanda berterima kasih pada ibu bapa, kita berbakti kan. Senangkan hati ibu bapa. Kalau ada duit bagi, tuan-tuan. Kalau nak pergi umrah kita tolong, nak beli kereta motor tak ada, kita tolong, tuan-tuan. Tanda kita berbakti jasa ibu bapa dahulu, walaupun kita tak mampu, tuan-tuan, membalas, tak mampu. Jadi tuan-tuan, adapun Allah berterima kasih kepada makhluk dia lebih daripada segala-galanya, tuan-tuan. Allah berterima kasih macam mana, tuan-tuan? Syukurnya Allah ni bila kita taat pada Allah, betul tak? Kita bertaubat, kita taat, melakukan ibadah, Allah Ta'ala balas lebih daripada apa yang kita buat. Lebih lagi, tuan-tuan. Tanda berterima kasihnya Allah pada makhluk dia. Sebagai contoh, tuan-tuan, kita tengok pahala yang Allah janjikan. Pahala Allah janjikan. Contoh mudah lah, sembahyang mayat. Sembahyang mayat kan, kita pergi masjid ni ke, tuan-tuan, kita sembahyang asar, tengok ada mayat, sebaiknya janganlah balik. Itu dah kan, walaupun kita tak dapat sampui. Kadang-kadang orang dapat sampui RM5, RM10. Jangan kita sampui pun tak dapat, aku balik ya. Nanti jangan, tuan-tuan. Pahala besar tu. Sebab orang yang dalam keranda tu sangat mengharap kalau boleh ramai-ramai pakai sembahyang doa untuk dia. Sebab tu bila kita pergi mana-mana masjid, ada jenazah yang nak sembahyang lepas zuhur ke, lepas asar ke, kita kena ingat kalaulah jenazah tu kita. Betul tak? Satu hari kita duduk dalam tu. Betul tak? Satu hari kita duduk dalam tu. Dan kita harap orang lain doakan kita, minta ampun pada kita. Betul tak? Saya tiap kali mana-mana masjid, kalau saya tak ada urusan yang mustahak lah, dan lepas semayang dia terus semayang, tak apalah. Tapi ada setengah masjid kadang-kadang lepas semayang 5:30, tuan-tuan. Jadi kita tak sempat, kita ada urusan, tak apalah. Ni cerita kalau lepas semayang ada semayang jenazah, tunggu, tuan-tuan. Doa untuk dia, ingat kalau kita duduk dalam tu. Tak apalah, tuan-tuan, kita semayang jenazah, pahala Allah Ta'ala bagi besar. Betul tak? Semayang jenazah pun 4 kali takbir. 4 kali takbir, sekejap je, tuan, semayang jenazah. Tapi pahala dia sebesar gunung Uhud. Qiraat sebesar gunung Uhud. Nampak tu? Tanda berterima kasihnya Allah pada kita kerana taat perintah Allah. Itu perintah Allah tu pun bukan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan sesama kita, betul tak? Saudara kita yang meninggal itu. Tapi Allah balas perbuatan kita tu dengan pahala sebesar gunung Uhud. Kalau kita tambah lagi satu, qiraat dalam hadis sebut, dahlah sembahyang jenazah, kita hantar ke kubur. Hantar ke kubur.
ke bumi, walaupun kita tak dengar talqin tak apalah. Tuan-tuan dengar talqin dapat pahala dengan tazkirah pula. Ni tuan-tuan hantar ke kubur, di ke bumi siap, kita pun balik. Jadi dapat lagi satu pahala sebesar gunung Uhud. Nampak tuan-tuan? Sikit punya kebaikan Allah Ta'ala balas banyak. Contoh yang lain tuan-tuan, kita sedekah, Allah Ta'ala gandakan berapa? Kan dalam Quran sebut kan, ganda 700. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dalam ayat ni sebut perumpamaan orang yang infakkan hartanya di jalan Allah. Harta yang kita infak tu seumpama biji benih yang menumbuhkan pokok ada 7 tangkai. 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji benih. Sedekah RM1. RM1 contoh. Tumbuh satu pokok ada 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu ada RM100. Makna dia tuan-tuan sedekah RM1, tapi pahala di sisi Allah macam 700. Faham tak? Kenapa Allah gandakan? Supaya senang masuk syurga. Supaya senang masuk syurga. Nampak tuan-tuan? Ganda banyak tu. Kalau sedekah 1000 tuan-tuan, seolah-olah di sisi Allah 700,000. Sedekah 1,000,000, lagi banyak tuan-tuan gandaan dia. Allah gandakan pahala tu supaya mudah masuk syurga tuan-tuan. Contoh yang lain tuan-tuan. Contoh yang lain. Kita sebut subhanallah. Kita sebut subhanallah walhamdulillah. Siapa sebut alhamdulillah tamlaul mizan. Sebut alhamdulillah, pahala dia memenuhi timbangan amalan. Banyak tu. Kalau sebut wa subhanallah walhamdulillah, siapa sebut subhanallah walhamdulillah, pahala dia tamlaani ma bainas samawati wal ard. Siapa sebut subhanallah alhamdulillah, pahala dia memenuhi langit dan bumi. Senangnya lidah sebut tuan-tuan, pahala dia besar. Lidah sebut sikit, Allah Ta'ala balas besar. Contohnya lain lagi tuan-tuan. Kita hidup kat dunia ni, katakanlah kita meninggal umur 70, contohnya lah. Daripada umur kita baliak, katalah kita baliak umur 15, sampailah umur 70, semayang tak pernah tinggal, contohnya lah. Puasa tak pernah tinggal, betul tak kan? Kemudian apa lagi? Segala kebaikan kita buat, meninggal umur 70. Pertama kita dapat apa? Pertama dapat naungan arash, betul tak? Sebab tu dia ada hadis sebut apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang mana sejak dia baliak, dia tak tinggal semayang, tak tinggal puasa lah, betul tak? Yang wajib dia buat. Mana-mana orang yang buat macam tu, daripada dia start baliak, tak pernah tinggal semayang, tak pernah tinggal puasa, dah jaga dah diri daripada maksiat, tak buat maksiat. Kalau terbuat, cepat-cepat taubat. Yang ni dia akan dapat anugerah naungan arash, betul tak? Pemuda yang start pada dia kecil, dia dah beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia masuk syurga, betul tak? Syurga dia tinggi dah tuan-tuan ni, betul tak? Okey, Firdaus. Masuk syurga bukan 70 tahun, betul tak? Sepatutnya kalau nak kiranya tuan-tuan, kita beribadah 70 tahun, masuk syurga 70 tahun lah. Kan? Barulah sama. Kita beribadah 70 tahun, duduk dalam syurga 70 tahun, betul tak? Lepas tu mati lah. Tapi kita buat ibadah 70 tahun, duduk dalam syurga selama-lamanya. Selama-lamanya tuan-tuan. Jadi tanda berterima kasih pada Allah, hamba dia yang taat, walaupun 70 tahun saja dia beribadah, duduk dalam syurga selama-lamanya. Tanda Allah berterima kasih pada hambanya yang taat. Sama juga kalau orang tuan-tuan, umur 70 tahun, tapi 69 tahun tak semayang, tak puasa, penuh dengan maksiat. Tapi hujung-hujung nyawa dia lagi tahun akhir tu, tak kira lah setahun ke, mungkin sebulan 2 ke, mungkin 2-3 hari ke, boleh jadi. Insaf, betul? Insaf. Dalam hati terdetik, tua dah aku ni. Sedih dalam hati dia bila nak taubat. Katakanlah dia taubat dalam setahun tu, dia taubat.
ataupun 6 bulan, ataupun 3 bulan, ataupun sebulan, ataupun sehari sekalipun. Taubat sungguh-sungguh, taubat nasuha. Ada cerita kan Bani Israel, nama dia Kifil. Kifil ni dalam hadis sebut dia ni kira tak ada dosa yang tak pernah buat. Memang semua dosa buat. Jahat lah. Tak kata apa, minum arak, zina, judi, semua benda dia buat. Kifil ni. Tapi satu hari dia bertaubat. Taubat sungguh. Sebab waktu dia nak berzina tu dengan seorang pelacur, dia bagi duit lebih kurang dalam, tak silap saya, 80 dinar untuk berzina. 80 dinar ni kalau duit kita 80 ribu tuan-tuan. 80 ribu ni boleh kahwin lah tuan-tuan. Boleh kahwin buat kenduri besar lah tuan-tuan. Tapi dia ni jenis kaki berzina. Jadi bayang lebih kurang 80 dinar ataupun 60 dinar, begitulah. Kemudian waktu nak berzina tu, maka pelacur tu kata, bertakwalah pada Allah. Pelacur tu dia bukan nak berzina sangat pun, tapi dia orang susah, tak ada duit nak makan. Jadi terpaksa lah dia buat kerja, walaupun kerja tu berdosa tuan-tuan. Bila nak berzina, pelacur tu dah dapat duit, tapi pelacur tu kata takutlah pada Allah. Kalau betul nak berzina, kahwinlah. Tidak, kahwinlah dengan dia. Payahlah nak jumpa pelacur lagu ni tuan-tuan. Ini memang susah lah. Memang orang ni suci lah tuan-tuan, tapi disebabkan desakan hidup. Jadi dalam keadaan nak berzina tu, dia tegur supaya Kifil ni nak betul-betul nak melakukan hubungan, lebih baik kahwin. Kifil masa ni dia tersentak. Kifil kata, hang seorang perempuan boleh bertakut pada Allah, kenapa aku tak takut pada Allah? Masa ni dia tersentak. Macam mana hang boleh takut pada Allah sedangkan aku tak takut? Sedangkan kita kedua-dua makhluk kan. Kifil terus ketika tu ditinggal perempuan tu. Duit tu dibagi perempuan tu. Lebih kurang 60 ribu atau 80 ribu, dia bagi terus. Dan Kifil kata, demi Allah, sejak pada hari ini aku takkan buat lagi segala maksiat. Dan dia balik tu, dia taubat sungguh-sungguh. Balik taubat terus. Malam tu mati. Jadi fa asbaha maktuban ala babi. Esok pagi tengok dekat pintu dia tertulis, innallah qad ghafara likif, sesungguhnya Allah telah mengampunkan Kifil. Ampunkan dosa dia. Walaupun tak pernah buat baik, betul tak? Tapi tuan-tuan kena ingat lah. Satu benda yang kita kena peringat lah. Sebab kadang-kadang ada orang fikir, untunglah macam tu, hidup buat maksiat, betul tak? Masuk syurga. Tak untung juga tuan-tuan. Kenapa saya kata tak untung? Di akhirat kita akan menyesal, betul tak? Banyak mana pahala kita? Kita beribadah sehari, takat itulah kita dalam syurga. Boleh kita selamat pada neraka, tapi takat itulah amalan kita. Takat tu sehari-sehari, takat itulah darjat kita dalam syurga. Kita sempat taubat dalam 2 tahun, takat itulah darjat dalam syurga. Sedih, sedih. Akhirat nanti sedih sesedih-sedihnya. Saya sebut dah tuan-tuan, di akhirat dalam Quran sebut, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, kata Allah, dan jiwa yang menyesal. Hatta kita semua pakat menyesal tuan-tuan. Siapa yang tahajud malam-malam 2 rakaat, dia menyesal kenapa tak buat 4. Siapa yang sembahyang duha 2 rakaat, kenapa tak buat 4. Siapa yang langsung tak sembahyang, lagilah sedih. Tak sembahyang langsung sunat, betul tak? Siapa yang sempat beribadah 20 tahun, sedih, kenapa aku tak daripada muda 40 tahun. Siapa yang ibadah sempat 2-3 hari, sedih, tak tahu nak kata. Menangis tak tahu nak kata lah kat sana. Jadi tak untung juga, boleh lah. Ada orang kadang-kadang dia ingat, untung lah lagu tu. Nanti dulu. Rugi di sana selama-lamanya. Tak, kat dunia kalau kita rugi, bisnes hari ni rugi 1000, tak apa, esok boleh try lagi. Tak. Ada orang rugi bisnes 1,000, kemudian dia try lagi, dapat berganda-ganda tuan-tuan. Boleh cari. Sana tuan-tuan, kalau dah kita bawa amalan 2 hari, dia takkan jadi amalan 4 hari. Habis dah dunianya. Sebab tu bila orang tanya Nabi SAW, siapakah manusia yang terbaik? Siapa dia? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Siapa yang umur panjang dan baik amalan. Ni memang tak boleh lawan tuan-tuan. Kok mana pun tak boleh challenge dia. Hatta orang yang mati syahid pun, kalau ada orang tu sejak daripada dia balik sampailah umur dia 70, 80, tak berhenti ibadah, dia mati, memang kita tak boleh challenge dia. Tak boleh challenge. Panjang umur dan baik amalan dia. Panjang umur amalan tak baik, teruk lah tuan-tuan.
Siapa yang panjang umur, amalan mun teruk. Mati umur 80 lebih, mayang muntak, puasa muntak. Ini yang paling teruk lah tuan-tuan. Teruk sungguh lah. Jadi nak cerita, melainkan tuan-tuan, orang yang karang kitab, ulama. Ulama yang karang kitab, yang ni kita tak boleh menandingi ya. Sekalipun dia meninggal muda. Pasal apa? Orang duk amal ilmu dia. Imam Syafi'i meninggal umur 55. Tapi orang yang pegang mazhab Syafi'i berapa juta tuan-tuan? Indonesia saja pun 200 juta. Kita di Malaysia pun lebih kurang 16 juta. Ini zaman sekarang, dulu-dulu lagi tuan-tuan. Wah, ini bukan bandingan lah. Imam-imam mazhab, imam-imam hadis yang kitab dia dipegang, yang ni kita tak boleh menandingi tuan-tuan. Kemudian barulah orang-orang yang panjang umur dan baik amalan dia. Dan lagi satu tuan-tuan, kena ingat juga, kadang-kadang orang kita boleh ingat cerita apa, Kifil ni, orang yang taubat hujung akhir hayat. Saya nak cerita Allah Ta'ala ni berterima kasih sama yang bunuh satu orang, saya pernah sebut kat tuan-tuan kan. Walaupun tak sempat semayang, tak sempat puasa, Allah ampunkan dosa dia, masuk syurga. Tapi syurga dia berdasarkan amalan dia lah, boleh tak? Tapi dia selamat pada neraka. Tapi amalan dia takat tu, esok adakah dia menyesal di syurga? Menyesal. Menyesal macam mana? Menyesal sungguh. Kalau yang semayang, yang tak semayang duha pun menyesal, yang ni yang tak sempat semayang lagilah menyesal. Tapi dia selamat di akhirat. Tapi darjat dia setakat mana? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kita selamat berdasarkan amalan kita nanti di akhirat. Tinggi mana amalan kita, tinggi mana darjat kita, bergantung pada amalan. Hatta Nabi SAW ingatkan ahli bait dia. Panggil Ali, Hasan, Husin, Fatimah, panggil semua keluarga Nabi SAW. Nabi sebut, janganlah nanti pada hari kiamat ramai manusia datang bawa amalan. Hampa datang bertemu aku di akhirat bawa nasab. Wahai Rasulullah, aku ni sepupu, aku ni menantu, aku ni anak. Jangan buat kerja lagu tu. Dan Nabi sebut, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalan dia lambat, duha malas semayang, Quran malas baca, tahajud apatah lagi, zikir pun malas, baca Quran pun malas, mau malas tuan-tuan. Kalau semayang langsung tak, lagilah teruk. Kata Nabi, siapa yang amalan dia lambat dia dalam beramal, lam yusri' bihi nasabuh, nasab dia takkan tolong dia. Sekalipun dia anak Nabi SAW, nasab takkan tolong dia. So kita kena mujahadah tuan-tuan. Boleh lah. Itu kena ingat tuan-tuan. Kita baca kisah-kisah orang yang selamat di akhir hayat dengan taubat, tapi kena ingat darjat dia di syurga berdasarkan amalan itulah. Cuma dia selamat di akhirat kerana taubat dia. Selamat selama-lamanya, Allah Ta'ala berterima kasih padanya, walaupun dalam sehari saja. Tapi Allah selamatkan dia selama-lamanya duduk dalam syurga, tapi setakat dia beramal lah. Boleh lah, adilnya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, jangan kita fikir pula, untunglah mereka ni. Betul tak? Untunglah mereka buat maksiat macam-macam, tiba-tiba selamat. Aku pun nak buat lagu tu lah. Mana kita tahu bila kita mati? Betul tak? Mana kita tahu kita mati? Bila kita mati, mana kita tahu? Malah dah dalam ulama pun sebut, kita akan mati pada apa yang kita selalu buat. Memang betul. Siapa suka minum arak, biasanya dia mati minum arak. Siapa suka lumba haram, biasanya dia mati lumba haram. Siapanya dalam hidup dia suka main judi, dia akan mati waktu dia berjudi. Tu ulama sebut apa? Ada ulama sebutkan, semua jiwa tu mati apa? Mata ada macam mana? Semua jiwa tu akan mati di atas apa yang dia selalu buat. Jadi ingat tuan-tuan, bila kita buat maksiat pula, maksiat itu akan gelapkan hati kita. Gelap tuan-tuan. Kan disebut dalam hadis, buat maksiat titik hitam dalam hati. Buat maksiat titik hitam dalam hati, sampai jadi ruang penutup hati. Dan kita tengok dah tuan-tuan, ramai orang, kalau daripada muda dia buat maksiat, hujung-hujung tu nak taubat memang susah. Perasan tak tuan-tuan? Kadang-kadang orang tuan-tuan, ramai kita jumpa, daripada muda dia tak semayang sampai ke tua dia tak semayang. Ada tuan-tuan, kita ada orang tak semayang. Orang tua ada tak semayang? 70, 60 ada tak semayang? Ya ramai. Betul tak? Kampung-kampung ada kita jumpa tua tapi tak semayang tuan-tuan. Dah 50, 60 tak semayang. Pasal apa tuan-tuan? Daripada muda dia tak semayang, tak ada apa pun, sihat je aku ni, sampai sudah dia tak semayang. Jadi kena ingat tuan-tuan, jangan kita baca cerita lagu ni. Cerita lagu ni orang-orang yang terselamat, betul tak? Yang terselamat, mungkin kerana dia buat kebaikan, akhirnya dia selamat, boleh jadi.
jadi kebaikan, ataupun dalam hati dia ada kebaikan yang akhirnya Allah bagi hidayah pada dia, boleh jadi. Jadi jangan kita tuan-tuan pula nak masuk ke arah tu. Apatah lagi kalau kita bercita-cita nak buat maksiat, nak pergi Thailand nak buat maksiat, tak apalah. Nanti aku nak jadi macam kifil lah. Kifil buat maksiat banyak-banyak, ujung-ujung taubat untuk syurga, tak apalah aku lah ni buat maksiat tu. Dalam perjalanan naik kereta, insiden mati. Macam mana tuan-tuhan? Mana kita tahu bila kita mati? Mati disembunyikan daripada kita. Bahaya tuan-tuan. Syaitan kata buat lagi dosa, betul tak? Buat lagi dosa, nanti taubatlah. Buat macam kifil. Kifil ni benda yang dah lepas tuan-tuan. Yang bunuh satu orang benda yang dah lepas, kita tak tahu lagi. Boleh jadi 2-3 hari kita nak mati, boleh jadi minggu depan kita mati, mana kita tahu. Cerita kifil ni cerita yang dah lepas, sebagai pengajaran supaya kita bertaubat. Besarnya rahmat Allah. Bukan bila kita baca cerita ni, aku nak buat maksiat lah, kan. Malah saya pernah jumpa satu orang bekas kongsi gelap, bekas gangster lah, Melayu kita, gangster. Kawan dia pun mati banyak, mati bergaduh, mati kena tembak dengan polis, semua ada tuan-tuan. Gangster satu Malaysia tuan-tuan. Gangster satu Malaysia ni biasalah kongsi gelap, dia ada Melayunya, dia ada Cinanya, dia ada India. Ni handal lah. Kalau satu bangsanya biasa-biasa ya tuan-tuan. Jadi gangster besar lah ni. Dia sebut, dia cerita kat saya, meleleh air mata dia. Dia sempat taubat lah. Dia kata kawan dia seorang tu di Ipoh, dulu gangster besar, dosa apa yang tak buat, semua benda dia buat. Mati atas tikar sejadah. Cerita meleleh air mata dia, sedih. Hebat. Kemudian saya tanya kat dia, kawan pakcik ni banyak mati atas tikar sejadah ke mati macam mana banyak? Kawan dia yang kongsi gelap, dia kata banyak mati yang teruk lah. Mati bergaduhnya, mati kena bunuhnya, polis tembaknya, macam-macam. Yang mati teruk tu ramai. Yang kata mati sejadah tu seorang aja. Itu bahaya tuan-tuan tu. Manusia akan mati di atas kebiasaan dia hidup. Bahaya tuan-tuan. Boleh jadi kawan dia yang selamat tu mungkin dia ada sedikit kebaikan, mungkin dia bakti pada ibu bapa dia, sehingga akhir hayat Allah bagi hidayah pada dia. Mungkin kerana dia menghormati para ulama, sehingga akhir hayat Allah bagi hidayah pada dia. Dia mesti ada sebab. Takkan tak ada sebab tiba-tiba dapat hidayah tuan-tuan. Mesti ada sebab, usaha ke arah tu, atau kebaikan yang dia lakukan. Baik, dan baru ni pun dia cerita kawan dia Cina, satu kongsi gelap dengan dia lah, badan penuh tatu, jumpa dia masuk Islam tahun lepas, hujung tahun lepas lah. Kawan dia Cina, badan penuh tatu. Dia kata dulu kita geng sekali kongsi gelap. Jadi dia pun nak masuk Islam, ikut dia masuk Islam walaupun badan dia penuh dengan tatu. Baik, jadi tuan-tuan, Allah berterima kasih memberi banyak balasan baik kepada siapa yang mengerjakan kebaikan. Nampak? Siapa yang buat kebaikan, pahala yang Allah Ta'ala bagi itu tidak dapat dihitung, sangat besar. Jadi rajin-rajinlah melakukan ibadah. Sehingga kita baca Quran, Alif Lam Mim, pahala macam mana? Alif 10 pahala, Lam 10 pahala, Mim 10 pahala, Alif Lam Mim 30 pahala. Tinggi tu tuan-tuan. 30 pahala tuan-tuan. Bawa Alif Lam Mim dikira satu huruf tu. Apatah lagi dengan amalan yang lain kita buat, rajin-rajin beramal. Kita tahu Allah Ta'ala memberi balasan yang besar. Jangan kita malas beribadah. Betul tak? Kalau orang yang tak tahajud pun sedih, apatah lagi kalau orang yang telah meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Lagilah sedih tuan-tuan. Baik, kita tengok yang kedua. 37. Al-Ali, yang maha tinggi. Allah sangat tinggi darjat dan martabatnya yang tidak dapat digambarkan oleh pendapat manusia. Allah mempunyai darjat, kedudukan yang paling tinggi. Bukan makna tinggi di sini tuan-tuan. Tinggi ni dia dua makna. Satu lagi tinggi hissi. Orang lah tuan-tuan, tinggi kan? Tinggi. Macam ni lah. Ada orang tinggi 2 meter. Tinggi lah. Kalau 2 meter ni kita takat bahu dia lah tuan-tuan. 2 meter. Ada orang kita jumpa 2 meter setengah. Tinggi lah tu. Tinggi. Allah bukan tinggi macam tu tuan-tuan. Nah, bukan tinggi hissi. Tinggi maknawi, kedudukan, darjat, kebesaran. Sama juga bukan makna tinggi di sini, tinggi zat Allah tinggi. Makna dia, kita duduk di dunia. Atas kita ada matahari kan? Matahari 150 juta kilometer. Atas lagi ada bulan berapa juta, saya tak ingat tuan-tuan, 30 juta kot. Atas lagi marih.
Marih dengan kita 600 juta kilometer. Dan ni orang ada apa? Duk apa buat kajian kan. Dia planet Marih 600 juta kilometer, tinggi lagi. Zuhal tinggi lagi. Betul tak? Atas lagi ada tu. Adanya Mushtari tinggi lagi. Ada yang sampai Pluto lagi tinggi lagi tuan-tuan. Tinggi lagi. Adanya nanti Bima Sakti lagi tinggi tuan-tuan. Tinggi. Bukanlah mana zat Allah tu tinggi di atas tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Tinggi. Lepas atas lagi langit pertama. Langit pertama yang kita tengok ni tuan-tuan bukan langit. Kan tuan tengok waktu petang atau warna biru tu kan. Biru tu bukan langit. Bukan langit tuan-tuan. Langit pertama kita tak tahu kat mana. Pasal yang kita pasti kapal angkasa tu dia tembus sampai ke mana? Ke planet Marih, dia belum melepasi langit pertama. Sebab langit pertama ada pintu. Ingat malam Isra' dan Mi'raj? Waktu Rasulullah nak lepas langit pertama tu kan malaikat jaga. Siapa ni? Betul tak? Siapa ni? Malaikat pintu. Kata Jibril ni Muhammad, dia telah diutuskan. Baru dibuka pintu. Maknanya planet Marih yang dia pergi tu belum melepasi langit pertama lagi. Yang kita nampak biru tu, biru kan. Biru yang kita nampak tu adalah lapisan atmosfera. Asalnya dia bukan warna biru, tapi kerana cahaya matahari tu diserakkan di atmosfera, dia jadi kita nampak biru, seolah-olah biru. Tapi bila kita naik ke atas, kita tak nampak warna biru tu. Dia cahaya matahari yang dibiaskan ataupun diserakkan, begitulah, sehingga mata kita nampak warna biru. Tapi itu bukan langit. Langit atas lagi, langit pertama. Atas lagi langit pertama, mana kita tak tahu. Atas lagi kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Atas 7 ada apa? Sidratul Muntaha. Nah, pokok apa? Pucuk pokok atas sana dia ada pokok tuan-tuan. Saya sebut kat tuan-tuan dah, atas sana ada pokok. Akak dia di langit yang ke-6, pucuk dia di langit yang ke-7, atas langit ke-7. Pokok apa? Pokok bidara. Tuan-tuan pernah tengok pokok bidara? Kita bagi mandi mayat kan? Tapi bukan pokok bidara yang ada buah tu. Tahu bidara yang ada buah tu kita panggil kedondong ke apa? Ada kan pokok bidara yang ada buah yang boleh makan macam apple, bukan itu. Pokok bidara ni adalah pokok bidara berduri. Pernah tengok? Pokok bidara berduri ni lah yang daun dia tu jin tak suka. Nah, bukan yang ada buah tu. Yang pokok bidara berduri. Tuan-tuan bagi mandi mayat pakai daun bidara tak? Mandi mayat pakai kan? Ke tak pakai? Tak ada yang mandi mayat dalam ni. Oh, yang mandi mayat tak main leceh. Mandi mayat lah yang paling insaf tuan-tuan di kalangan kita. Ada no? Mana? Oh, Jomak. Pakai daun bidara Tuhan Jomak. Mandi mayat ada no? Dia pakai dia pokok bidara duri tu lah. Dia ada kat atas. Tinggi, akak dia langit ke-6, badan dia di langit yang ke-7, pucuk dia atas lagi. Dan dia sidrah tu pokok bidara, muntaha tu kemuncak. Kenapa disebut kemuncak? Ilmu manusia tidak melepasi dia. Ilmu makhluk bawah pada sidratul muntaha. Hatta Jibril alaihi salam sekalipun, hatta para malaikat sekalipun, seluruh malaikat. Atas pada itu kursi, arash, syurga, neraka atas tuan-tuan, belah atas. Syurga neraka bawah. Syurga neraka dekat dengan sidratul muntaha. Tuan-tuan nak ceritanya, adakah atas pada sidratul muntaha adanya arash? Arash paling atas Arash paling atas. Atas arash tu siapa? Soalan ni. Kita sebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah beristiwa ataupun bersemayam di atas arash. Seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Boleh lah. Kita sebut tu seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungannya, sehingga kita tidak menempatkan zat Allah betul-betul di situ. Kenapa tuan-tuan? Sebab dengar ni tuan-tuan, sebab kalau zat Allah atas arash, tuan-tuan tahu zat. Saya zat lah. Tubuh badan saya ni zat. Zat saya lah. Tubuh badan tuan-tuan zat tuan-tuan. Botol ni zat dia. Zat Allah tu kita tak sebut tubuh badan Allah, sebab zat Allah tak sama dengan makhluk. Kita sebut zat saja. Boleh lah. Kalau kita kata zat Allah duduk atas arash, makna dia zat Allah telah dibatasi oleh arash. Boleh lah. Antara kita dengan Allah, zat Allah atas arash, antara zat Allah dengan kita dibatasi oleh arash, langit ke-7, langit ke-6, 5, 1. Tuan-tuan faham betul saya? Sehingga kalau antara kita dengan Allah sangat jauh. Boleh lah. Kita dengan Allah sangat jauh, betul tak jauh? Jauh sejauh-jauhnya. Atas sana tu.
Jadi kita tak faham, ya Allah bersemayam atas arasy seperti mana yang layak dengan kebesaran. Kita tak sebut zat. Allah Ta'ala atas arasy, ya, dengan kebesaran dan seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Bukan hakiki zat dia. Sebab ada dalam satu hadis lain tuan-tuan, Nabi tak bagi kita kita ludah semayang, jangan ludah di depan. Fa inna bainahu wa bainal qiblah Allah. Sebab Allah ada di antara dia dengan kiblat. Jangan ludah di depan. Siapa semayang jadi imam ludah di depan, tak layak jadi imam. Jadi adakah Allah berada di depan kita? Zat dia. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, dalam kita memahami zat Allah, jangan kiaskan macam makhluk. Boleh tak? Contoh, saya minta maaf insya-Allah, tapi saya nak habis sikit ni. Saya duduk di sini. Saya duduk di sini. Zat saya. Tuan-tuan duduk depan saya. Imam duduk belah kiri. Haji Umar belah kanan. Isteri saya dengan anak saya di rumah. Allah duduk mana? Zat dia. Atas sana tu. Itu silap. Pasal kita kiaskan Allah macam makhluk. Kalau makhluk mesti berada di tempat. Allah Ta'ala ada tuan-tuan. Allah Ta'ala beyond. Allah Ta'ala tidak diliputi oleh masa dan tempat. Kata tu. Sehingga kan masa ni isi Allah sama. Allah Ta'ala boleh ambil tuan-tuan letak zaman dinosaur dulu. Kalau ada dinosaur. Allah Ta'ala boleh ambil tuan-tuan letak pada zaman Jepun dulu. Boleh. Sebab masa diisi Allah ni, Allah tak duduk dalam sistem masa. Kita duduk dalam sistem masa. Kita tak boleh keluar. Betul tak? Kita tak boleh lari. Lah ni pukul 1 bulan 2. Betul tak? Kita tak boleh nak keluar pergi 5 bulan 4. Tak boleh. Kita duduk dalam sistem masa. Tapi Allah Ta'ala boleh ambil tuan-tuan letak pada 5 bulan 4. Boleh? Kita nak kan? Baik back to future lah. Apa benda lah. Allah Ta'ala masa diisi Allah sama. Tempat di sisi Allah sama, kerana Allah Ta'ala melepasi tempat dan masa. Tuan-tuan faham tak? No? Jadi kita tak kata Allah Ta'ala, zat Allah di mana kita tak sebut. Boleh lah. Lepas tu kita nak fikir macam mana ni, saya tak boleh fikir lah. Memang tak boleh fikir pun. Memang kita tak boleh fikir. Kalau saya boleh fikir, saya tak boleh fikir tuan-tuan melainkan bertempat. Betul tak? Sebab tuan-tuan makhluk. Adapun Allah tidak bertempat dan Allah Ta'ala tidak bermasa. Sistem masa dan sistem tempat adalah makhluk Allah yang Allah jadikan. Boleh tuan-tuan. Baik. Saya sebut macam itulah tuan-tuan. Jangan kita bayangkan di mana zat Allah. Tapi kalau ada orang kata Allah Ta'ala berada atas arasy, bukanlah jatuh kafir. Tapi atas arasy seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Cukup tuan-tuan. Tidak ada dalam hadis dan Quran ataupun kata-kata sahabat zat Allah secara hakiki atas arasy, tak ada. Adalah sebahagian orang sebut tuan-tuan. Kemudian zat Allah bagaimana di mana tak dinyatakan jelas. Baik, okey tuan. InsyaAllah akan datang kita sambung di Al-Kabir. Jadi Al-Ali ni tinggi darjat dan keagungan. Tinggi darjat, keagungan, kebesaran, itu makna dia. Baik tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahruma wa la matula, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.